Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih Tuan Pengacara. Terlebih dahulu yang saya hormati, yang saya kasihi, yang berbahagia Pengarah Penyiaran Negeri Pahang, Encik Zubat Ibrahim, seluruh tim dan tenaga Al-Muqarrabin, hadirin hadirat yang bersama dengan kita, dan pastinya yang bersama dengan kita di luar auditorium yang sangat indah ini adalah para pendengar setia Radio Pahang FM. Alhamdulillah, pada malam ini terlebih dahulu marilah dalam perbincangan kita yang kita harap pada Allah, kita mohon pada Allah, kita tagih pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat pada setiap orang yang berada di sini dan setiap para pendengar yang mengikuti bicara forum Al-Muqarrabin yang temanya sangat dekat dengan kita, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah cahaya kehidupan. Dan marilah kita berharap insya-Allah dalam perbincangan bersama dengan rakan-rakan panel di sini akhirnya kita akan nampak beberapa perkara penting, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik dan duduk di atas unta bersama dengan Muaz bin Jabal. Dan kemudian kisah ini diceritakan dan dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, hendakkah kamu aku khabarkan tentang kepala segala urusan?" Kemudian tentulah Muaz bin Jabal berkata, "Bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah." Maka marilah kita dengar dengan seluruh perasaan kita pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ra'sul amri al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kepala bagi segala urusan adalah agama. Maka kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang menyampaikan kepada Muaz bin Jabal bahawa untuk mendapat cahaya dalam kehidupan, untuk kita dapat cahaya yang akan menerangi kita dalam kehidupan, perkara yang menjadi nombor satu adalah agama Islam itu sendiri. Dan mungkin kita yang duduk pada malam ini, pada saat ini dan para penonton yang bersama dengan kita berfikir, bagaimana kita nak melihat Islam itu sebagai satu gambaran yang boleh setiap satu cirinya menjadi pedoman kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pastinya telah menjelaskan terlebih dahulu dalam Al-Quranul Karim. Daripada surah Ibrahim ayat 24, ayat 25. Ya, marilah kita dengar bersama-sama dan kemudian kita nampak rupanya agama yang dikatakan cahaya bagi kehidupan, yang mana ada pecahan-pecahan yang kita sebagai seorang Muslim perlu lihat pecahan ini dan kemudian memahami pecahan-pecahan ini dan kemudian kita boleh bawa dia dan kemudian menjadi cahaya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa adakah kamu tidak melihat? Alam tara,
Kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallah al-azim. Marilah kita faham, kerana Allah nak memahamkan kita satu perkara yang paling penting, yang pada saat ini insya-Allah kita boleh jadikan suluhan dalam hidup. Ya, kita nakkan cahaya dalam kehidupan. Allah menyebutkan bahawa adakah kamu tidak melihat kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik? Adakah kamu tidak melihat pohon yang baik, kalimah yang baik itu kalimatan tayyibatan. Kalimah tayyibah adalah bila seseorang menyebut la ilaha illallah, dan bila seorang sebut la ilaha illallah, maknanya dia telah jadi seorang Islam. Maka Islam yang baik, kata Allah, seperti pohon yang baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam banyak penafsiran para ulama tafsir, mufassir, yang memecahkan dan kemudian menerangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa perumpamaan pohon yang baik itu adalah yang pertama, ya, pohon yang baik. Ya, tak ada dalam auditorium yang indah ni pohon, kalau tidak saya nak cabut, nak tunjuk. Tapi tuan-tuan boleh menggambarkan pohon yang baik. Apa yang mesti ada pada pohon yang baik? Yang pertama, asluha thabitun. Mesti ada akar yang mencengkam bumi. Tidak dikatakan baik satu pohon kalau tidak punya akar. Dan tidak dikatakan baik satu pohon kalaulah akarnya telah mula rontok dan rosak. Jadi sebab itu yang pertama mesti ada pada pohon adalah akar. Maka akar adalah persoalan akidah. Kita mesti mendalami persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti mendalam dalam diri kita soal adanya hari akhirat, adanya pembalasan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa pohon itu adalah wa far'uha fis sama', faraknya, rentingnya, dahannya tengadah gagah ke angkasa. Dan yang dikatakan bahawa dahan dan ranting itu adalah syariat agama kita. Peraturan-peraturan daripada Allah yang akan menjadikan semarak dan meriah. Dan saya harap kita dapat fokus pada malam ini daripada keseluruhan itu adalah yang ketiga daripadanya adalah tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ia mengeluarkan hasil sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Dan itu adalah buah bagi sebatang pohon. Tuan-tuan, kalaulah tiba-tiba saya berjumpa dengan saudara saya di Karak. Saya orang Jerantuk, Datuk. Datuk orang Kuala Lumpur, ya. KL. Kuala Lumpur. Kalaulah saya jumpa dengan seorang yang Masya Allah, dia cerita macam ni tuan-tuan. Cuba kita bayangkan, ya. Yang dikatakan bahawa dia ada tanam pokok durian musangking. Wow. Dan saya tanya pada dia macam mana akarnya. Wow, dia beri baja yang berterusan. Apa lagi? Banir dan batangnya begitu gagah tinggi, melayut ke angkasa. Daripada KL boleh nampak ke Karak. Tetapi tuan-tuan, saya akan tanya, apa yang saya akan tanya tuan-tuan? Macam mana buahnya, bukan? Macam mana buahnya? Sedap atau tidak? Pokok dah cerita, akar dah cerita, tetapi yang penting kemudiannya adalah kita akan tanya tentang buahnya. Dan sebab itulah dalam agama Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa buah akhlak adalah ibarat buah pada sebatang pohon durian. Jadi sebab itu Masya Allah kita nampak sama-sama pada malam ni, apabila kita nak melihat agama Islam mesti ada akidah. Bila kita kata Islam, mesti ada syariah. Dan yang akan menjadikan manis agama yang boleh memberi petunjuk insya-Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan buah. Dan buah itu adalah akhlak. Dan bila tentang akhlak, Allah perincikan apa Allah perincikan, dia akan mengeluarkan hasil sepanjang masa dengan izin Tuhan. Maknanya apa tuan-tuan? Akhlak tidak boleh masa okey baru nama akhlak. Bila susah hati, dah hilang manis. Ya? Boleh sabar ketika ada duit. Bila tak ada duit, mula marah dan mengamuk. Kita sihat walafiat, okey, jangan orang kacau kita. Maka ini bukan membayangkan sepanjang masa dengan izin Tuhan. Maka kerana itu, kalau kita dapat memahami tamsilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nampak qimah. Kerana itulah Imam Al-Ghazali bila nak bercerita tentang akhlak yang akan menjadi penyuluh dalam kehidupan, apa dia kata? Tidak dinamakan akhlak kalaulah sekiranya satu perkara itu perlu dilatih dan baru keluar benda baik tersebut. Nak suruh senyum, tak senyum-senyum lagi. Itu belum akhlak.
Tetapi sehingga Masya Allah dia boleh senyum. Maka pada saat itulah akhlak yang dengan sebab itu insya Allah saya kira akan menjadikan kita mendapat petunjuk yang paling indah. Saya rasa Datuk boleh kongsi agaknya. Ya, saya dah gambarkan tadi untuk semua rakan-rakan yang bersama dengan kita dan para pendengar. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihin nabiyil karim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan rakan saya kedua-dua panel pada malam ini. Yang mana kita dalam majlis pada malam ini merupakan satu titik tolak bagaimana nak mengenal cahaya kehidupan. Allahu Akbar. Di mana kedudukan kita? Apa dia cahaya yang kita nak, yang kita katakan sebagai seorang Islam? Sebagaimana kata panel yang pertama tadi, jelas kepada kita bahawa akar umbi kita kena kenal. Sebab itu kalau sudah kenal akar umbi, pastikan hidup kita. Selama kita hidup di atas muka, tidak ada satu benda yang paling penting dalam hidup. Mesti menghayati hidup beragama. Hayati. Masya Allah. Kita hayati sungguh-sungguh. Bila kita hayati sungguh-sungguh, dia akan mengeluarkan satu cahaya yang akan menolak kebatilan. Dia akan menerima satu kebenaran. Ini dia hebatnya. Dia tak mau sentuh anjing, tak mau. Tak mau dia. Tak terletak dalam kepala-kepala dia, tak tergambar dalam kepala dia. Bagaimana aku nak membaca sesuatu perkara yang bukan dikehendaki, dihayati oleh Islam. Sebab itu kita pada malam ini, tuan-tuan, salah satu daripada perkara menghayati ini, betul-betul bagaimana kita letakkan diri kita. Allahu Akbar, bagaimana kita letakkan di waktu pagi subuh, sembahyang 2 rakaat, misal kata, 2 rakaat subuh. Lepas itu kita sembahyang pula zuhur, 2 rakaat, 2 minit. Sembahyang pula zuhur, 2 minit juga. Sedangkan 4 rakaat, pelik di malaikat. Malaikat pelik. 2 rakaat 2 minit, 4 rakaat 2 minit. Malaikat, Masya Allah. Apa halnya? Hayati. Allahu Akbar. Masya Allah. Duduk di Mekah boleh buat hebat. Kita ni hidup di atas muka bumi ini, tidak ada satu benda bila sudah agama itu dihayati, maka hidup kita akan tenang, tuan-tuan. Tenang hidup. Walaupun tak ada, inilah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Inilah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Dia menghayati hidup beragama. Kulit hitam, bibir tebal, harta tak ada, pangkat tak ada. Apa benda saham pun tak ada. Tapi hidupnya, Masya Allah, terdengar oleh para sahabat. Tapak kaki yang berjalan. Tap, 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 tap. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, tapak kaki siapa itu? Maka Rasulullah menjawab, itulah tapak kaki Bilal bin Rabah. Masih ada di dunia. Tapi tapak kakinya sudah mengeluarkan cahaya. Karena hasil daripada menghayati agama. Yang kedua, untuk hidup bagai dikehendaki cara hidup yang baik, pastikan ada ilmu. Ilmu merupakan titik tolak. Al-ilmu nurun wal jahlu bala'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Ilmu akan merupakan cahaya keimanan. Orang yang ada ilmu mesti ada merupakan salah satu daripada perkaranya cahaya iman. Dia letaknya pada diri dia. Orang yang ada ilmu ini cahaya dalam dada dia. Letak dalam dada dia bagaimana dada dia ini tenang menghadapi kerana ilmu yang ada padanya. Ilmu ini merupakan titik tolak yang paling hebat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah angkat. Allah angkat darajah orang yang ada ilmu ini. Hebat tuan-tuan di akhirat nanti. Ya Allah. Orang yang tahu beramal, orang yang tahu berzikir, orang yang tahu meletakkan diri dia dengan ilmu yang ada. Masya Allah. Akhirat nanti Allah angkat. Allah angkat orang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah angkat beberapa darajah. Kehebatan orang yang berilmu, yang mengetahui kehidupan dia sebagai seorang hamba,
Dia mesti ilmu. Ilmu ini ada 3 keadaan. 1 manfaat kepada diri. 2 manfaat kepada keluarga. Yang 3 manfaat kepada masyarakat. Ini yang kita nak. Jangan ada ilmu, diri susah. Jangan ada ilmu, keluarga susah. Jangan ada ilmu, masyarakat susah. Itu tidak ada artinya dalam hidup. Cahaya kehidupan tidak akan keluar kepada seseorang yang ada ilmu. Dia susah, keluarga susah, masyarakat susah. Dengan ada ilmu yang ada pada dia. Sebab itu ilmu ini meletakkan sesuatu perkara. Sama ada kita meletakkan diri kita dengan redha Allah, atau kita menghayati dengan sebaik mungkin. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Allah angkat kehidupan orang yang berilmu. Perkara yang ketiga, dalam mencari kehidupan ini, pastikan kita ada dalam hidup kita, iaitu amanah dalam hidup. Tidak ada artinya kita ada agama. Kita menghayati agama, kita menghayati ada ilmu. Tapi amanah tak ada. Sebab Allah meletakkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah beri amanah pada Bukit Bukau pada peringkat awal. Tapi Bukit Bukau tak sanggup. Tak sanggup. Tetapi diambil oleh manusia. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Zalim lagi jahil. Jahil sebab ada agama. Macam orang yang tidak ada agama. Sebab ada ilmu. Tidak sebagaimana orang itu. Kerana tidak ada amanah dalam hidup. Maka Rasulullah meletakkan la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama. Ini kesimpulan yang kita boleh bagi. Orang yang tidak amanah. Allah Rasulullah meletakkan la dina. Tidak ada agama kepada orang yang tidak ada amanah pada diri dia. Amanah dalam hidup, amanah kepada keluarga, amanah kepada masyarakat, amanah dengan sebab ada ilmu. Kita meletakkan diri kita dalam amanah kepada Allah Subhanahu. Penting bagi kita meletakkan amanah diri kita lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita menjunjung amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lahirkan kita di atas muka bumi ini untuk menjadi insan. Insan yang bersifat amanah. Maka amanah itu menegakkan agama. Amanah itu menegakkan agama. Amanah itu menghayati. Amanah itu meletakkan ilmu dalam keadaan kerangka yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diri kita sudah bersifat amanah. Bagaimana amanah ini kita letakkan dalam diri kita. Kita letakkan kepada masyarakat. Amanah yang diberi sama ada kerja. Sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Sebagai seorang pengawal, sebagai seorang penjawat awam. Kita beramanah dengan sebab ada ilmu. Kita beramanah dengan sebab ada agama. Allahu Akbar. Kehidupan. Jangan heran tuan-tuan. Jangan heran di akhirat nanti. Jangan heran di akhirat nanti. Rasulullah mencari. Para malaikat mencari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari kehidupan kita. Dan meletakkan kita dalam kerangka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu likaliman khasyiya rabbah. Orang yang takwa kepada Allah akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya ialah sifat amanah. Tidak ada satu benda yang paling hebat dalam dunia ini. Kalau kita sudah ada kerangka dalam hidup kita, yang dikatakan di panel pertama tadi, maka kita letakkan dia kehidupan kita menghayati beragama. Dan yang kedua, kita meletakkan kita dengan ilmu. Dan yang ketiga, kita letakkan dia kita dengan sifat amanah. Maka sudah tentulah kita simpulkan dengan ketiga-tiga ini, dengan apa yang dikatakan panel pertama tadi, jelas kepada kita bahawa keadaan diri kita akan sempurna bila mana kita meletakkan diri di kerangka akidah, syariah, akhlak dengan hayat beragama, berilmu dan juga meletakkan sifat amanah. Maka sudah tentu kita pada malam ini sebahagian daripadanya pasti kita akan berjaya dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Saya sangkakan Datuk Kamarudin nak sambung panjang lagi. Ya. Tuan-tuan sekalian, malam Jumaat kita malam ni, ada sebahagian kita yang lazim tak tinggalkan bacaan Yasin. Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di awal surah yang mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perutusan baginda.
Allah tunjuk apa yang berlaku pada masyarakat tanpa adanya cahaya kehidupan. Bila Allah sebut litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kamu ni Muhammad didatangkan untuk berikan ingatan kepada satu kaum yang mak bapak mereka dah lama tak dapat peringatan. Yang menyebabkan mereka itu menjadi kelompok yang ghaflah, kelompok yang ghafilun. Kelompok yang kita gelar mereka ini sebagai kelompok jahiliyah. Mereka ini bukan tak pernah dapat hidayah. Bukan tak pernah ditunjuk kepada mereka cahaya kehidupan. Allah pernah mengutus Nabi kepada mereka, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tinggal lagi, antara Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada senarai Nabi yang panjang. Nabi Ishaq alaihissalam, Yahya, Musa, Isa. Sampailah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi antara Ismail dan Muhammad itu bukan Nabi untuk bangsa Arab, tetapi Nabi untuk Bani Israel. Lantaran ditinggal lama, maka jadilah mereka itu manusia yang lalai. Kerana itu Allah Ta'ala tinggalkan. Kedua-dua ahli panel telah menyebut kepada kita tadi, sebagai panduan kepada kehidupan kita, andai kata apa yang telah tersedia di hadapan kita ini tidak diambil perhatian, kita pun akan jadi makhluk yang sama seperti kelompok jahiliah itu. Tinggal lagi, kata Nabi, la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi lain lagi akan diutus selepas daripada wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, seorang ahli hikam Arab menyebut alaisal marid idza quti'at ta'am wasyarabi yamutu alaisal qalbu idza quti'al anhu al-ilmu wal hikmatu thalathatu ayyam yamut. Bukankah badan manusia kalau ditahan daripadanya makanan dan juga minuman, mati. Tak ada liquid, tak ada cair masuk dalam tubuh kita, mati. Tapi di dalam itu ada satu perkara lain, hati, jiwa, yang kalau tidak ada pertambahan ilmu dan hikmah, maka jiwa itu pun akan jadi satu jiwa yang mati. Masalahnya, jiwa yang mati, dia boleh hidup di satu badan yang hidup. Sedangkan yang lebih penting, jiwa. Air mineral di hadapan kita ini, yang lebih penting airnya. Hilang air, botolnya kita buang. Sekurang-kurangnya, kita diajar, diprogramkan. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan dengan munasabah berada pada malam Jumaat ini. Besok yang lelaki di kalangan kita akan pergi sembahyang Jumaat. Setiap minggu akan diberikan kepada kita 5 ilmu yang bentuknya adalah dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib, yang disebut sebagai arkanul khutbah, rukun khutbah, yang kalau tidak disebut oleh imam, maka khutbah itu adalah khutbah yang tidak sah. Ulama usulul fiqh kata rukun ini ma yubtana alaihi syai'un, apa yang didirikan di atasnya sesuatu yang kalau runtuh dia runtuh. Itu adalah pillar, adalah tiang kepada khutbah. Ada 5 perkara. 5 perkara ni setiap minggu akan diulang, menunjukkan kepentingannya apa tuan-tuan. Yang pertama, akan diingatkan kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perlu diajak bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, diajak bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, akan dibaca satu ayat suci Al-Quran. Yang keempat, berselawat kepada Nabi. Yang kelima, mesti mendoakan kebahagiaan orang-orang lelaki beriman dan juga dan perempuan yang beriman. 5 perkara ni, apa pengajaran yang ada pada kita? 1, khatib mesti mula dengan alhamdulillah. Tak boleh mula khutbah dengan kalimah lain. Dalam bahasa apa juga, kan? Tuan-tuan boleh pergi Kuala Lumpur, ada tempat khutbahnya dalam bahasa Tamil. Di hadapan Wisma Confident. Tahu? Wisma Yakin, bahasa Melayu lah. Orang putih dia kata Wisma. Atau dalam bahasa Inggeris di UIA. Ataupun di mana-mana juga. Dalam apa bahasa, dia mesti mula dengan alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Profesor Hamka, seorang ulama terkemuka di rantau ini, pernah menulis
untuk memberi makna kepada alhamdulillah itu, dia sebut segala gala kepujian itu hanya tertentu bagi Allah. Artinya kalau ada apa juga kelebihan, itu bukan daripada kita, tapi daripada Allah. Walaupun ramai di kalangan kita pantang dipuji kan. Orang kata awak ni pandai lah. Dia kata tengok kaki lah. Nah, apa kaitan kaki dengan pandai? Dia lupa nak sebut alhamdulillah. Begitulah banyak nikmat Allah bagi. Allah ingatkan setiap minggu, kamu tu kecil, yang besar Allah. Maka dalam hidup, ingat, daripada hari ini kamu datang Jumaat, sampai kamu datang kembali minggu depan, kamu hamba, dia adalah pencipta, dan kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat bayang kalau malam ini, saya malam ini nak balik tidur di hotel. Besok saya dah ada perancangannya. Tapi tak ada seorang di kalangan kita boleh jamin pagi besok dia akan bangun. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menjamin bahawa baginda akan bangkit. Kita boleh faham daripada doa yang Nabi ajar dan baca kepada kita. Nabi sebut bismillahi wada'tu jambi wa anta tarfi' ruhi in arsaltahu fahfiz lahu minas salihin wa in amsaktahu faghfir lahu. Itu doa Nabi. Ya Tuhan, aku letakkan tubuhku di pembaringan ini, kamu datang, kamu angkat roh aku. Kalau kamu hantar, ya Allah, tolonglah jaga supaya jadi orang saleh. Tapi kalau kamu tahan, tolong ampunkan dia, kata Nabi SAW. Itu setiap malam. Jadi kalau pagi besok kita Allah Ta'ala takdirkan masa hidup, maka dia ajar untuk ungkap alhamdulillah. Bererti kita kecil, dia yang besar, segala-galanya datang daripada dia. Kedua, tuan-tuan sekalian, khatib nak tidak mahu tidak mahu mesti menyuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dalam hidup banyak perumpamaan diberikan. Sayyidina Ali kalau orang tanya apa itu takwa, dia ada jawapan dia. Umar Al-Khattab dia pernah bertanya kepada seorang badawah yang berjalan tengah padang pasir, apa itu takwa? Maka kawan itu jawab, dia kata takwa ni macam kamu berjalan di atas padang yang berduri dalam keadaan kamu berkaki ayam. Tidak. Bagaimana berhati-hati kamu letakkan kaki. Berhati-hati kamu mengangkatnya, jangan sampai tersangkut. Itu takwa. Itulah yang disebut ittaqullah dalam khutbah besok. Dalam khutbah raya. Dalam apa-apa khutbah yang disampaikan yang lain. Yang menjadi rukun kepadanya. Berarti daripada kamu datang, sampai kamu kembali semula minggu akan datang, kamu mesti sentiasa dalam rangkuman takwa. Kena lihat apa boleh, apa yang tak boleh. Semuanya telah dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, khatib mesti baca salah satu ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan agak-agak dah pergi sembahyang Jumaat berapa kali dalam hidup? Kalaulah kita hari ini umurnya 40 tahun. Sejak usia 10 tahun dah pergi sembahyang Jumaat. Sebulan 4 kali. Setahun 48 kali. 30 tahun 1200 kali. Sekurang-kurangnya ada 1200 ayat yang telah dibaca oleh khatib. Yang kalau khatib tak baca, maka khutbahnya tidak sah. Apa tujuannya? Tak lain dan tak bukan, tuan-tuan. Itulah obor kita. Itu kompas kita. Quran itu kompas kita. Nabi SAW ungkap kepada kita mudah saja. Nak sesat, kita tak perlu masuk ajaran sesat. Kan? Apa kata Nabi? Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, berpegang teguh dengan kedua-duanya, maka lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tanya diri kita malam ini. Sejauh mana yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Quran itu telah kita hayati. Takut kita hari Ahad kita beli surat khabar, kita balik buat perbincangan usrah anak beranak. Pengantin artis ni baru je kahwin, sekarang dah bercerai. Itu perbincangan dia. Kan? Patutnya bawa balik ke rumah. Bincang. Hari ini khatib baca ayat Quran ini. Inilah ayat tema minggu ini untuk keluarga kita, untuk kita bahaskan. Baca apa kata mufassirin dan sebagainya berkaitan dengan itu. Yang keempat, selawat kepada Nabi. Itulah idola kita. Dan yang terakhir, semua orang akan angkat tangan amin bila khatib baca Allahumma ghafir lil muslimina wal
muslimat. Ya Tuhan, ampunkanlah dosa orang beriman lelaki dan juga perempuan. Pelik kan? Ada orang boleh bergaduh sebelum daripada datang masjid. Khatib baca Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Dia kata amin. Turun masjid, dia sambung balik gaduhnya. Apa makna doa ini? Ertinya silaturrahim. Dalam hidup ini adalah penting untuk dijaga silaturrahim di kalangan kita umat Islam. Seminggu tuan-tuan, inilah 5 benda. Lain daripada tu khatib cakap lah. Nak cakap apa pun. Kadang-kadang masuk bab belilah buah-buahan tempatan pun kadang-kadang termasuk juga. Jadi ini pada saya setiap minggu obor cahaya yang khatib minta kita hayati. Setiap hari Jumaat mesti bertambah penghayatan kita sekurang-kurangnya kepada 5 perkara ini. Itulah yang barangkali Ustaz Zuramli nak bagi perspektif lain daripada apa yang telah saya perbincangkan tadi. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita bersama lagi. Saya kira kita masuk pada perbincangan pusingan kedua dalam forum Al-Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bila Datuk menceritakan tadi, Al-Fadhil Ustaz bawa cerita tentang masjid, bawa tentang khutbah, saya teringat kata-kata Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik bin Zaid bin Nadar bin Damdam Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik berkata, tidak ada saat bagi orang-orang Madinah yang lebih kami rasa gembira. Tidak pernah seluruh orang Madinah itu pernah rasa lebih gembira daripada saat kami mendengar mereka melantunkan daripada suara mereka, Tala'al badru alaina. Ya. Yang kita biasa dengar dan kemudian dinyanyikan balik sekarang dengan pelbagai genre. Kita dengar Tala'al badru alaina. Telah terbitlah bagi kami bulan purnama. Dan kata Anas bin Malik, sesungguhnya kami mendapati bahawa saat bila Nabi datang itu bukan Nabi datang dengan makna badrun itu ataupun bulan itu dalam bentuk maknawi, dalam bentuk makna. Tetapi kami dapat merasainya secara hissi, secara memang cahaya itu ada. Kerana Anas bin Malik berkata tidak ada saat yang paling sedih dalam hidup orang Madinah melainkan hari kewafatan Rasulullah. Dan hari itu baru kami tahu bahawa ada cahaya yang kian-kian gelap dalam hidup kami. Maka kan itulah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Bila kita nak menceritakan, bila saya dengar apa yang Datuk kata, apa yang Ustaz katakan sebentar tadi dan kita semua dapat mendapat manfaat daripada apa yang dibincangkan itu, maka tidak dapat tidak kita mesti melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber cahaya yang boleh kita jadikan sebagai teladan dalam kita nak mencapai jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masya-Allah rupanya kalaulah tadi kata Anas bin Malik Nabi nak masuk dalam kota Madinah, dan kita tahu dan kita kongsikan pada malam ni supaya apabila Al-Fadhil Ustaz sebutkan sebentar tadi bagaimana perlunya penyucian dalaman. Ya, bagaimana perlunya kita merasai dalaman ibarat air mineral yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Maknanya jasad bukan sekadar jasad, tetapi yang kita nak tengok adalah cahaya itu adalah bagaimana apa yang ada dalam hati kita. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, marilah, sebab kita nak setiap bapa yang ada, pendengar yang mendengar, kemudian mendengar bahawa dia nak menjadi bapa yang baik. Bapa yang baik adalah menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kita nak menjadi seorang pemimpin yang baik, kita dapat melihat Rasulullah sebagai contoh. Kita nak menjadi seorang pengikut yang baik, Rasulullah sebagai contoh. Nak ada sahabat yang baik, Rasulullah sebagai contoh. Dan apa yang Allah ajar kepada Nabi Muhammad, kita tengok sebab dalam semangat hijrah ni, masih ada lagi ni, membara dalam hati kita ni, kita dapat saksikan adalah bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kemudian Rasulullah tanpa tangguh-tangguh terus membina masjid yang pada hari ini kalau kita lakukan umrah, Masya Allah, kita akan dibawa melawat ke Masjid Quba. Dan saya nak menarik perhatian kita supaya kita melihat apa yang ada di Masjid Quba yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang kemudian daripada itulah terbit cahaya sebenar.
Sebab cahaya itu bukan daripada luar, tetapi cahaya terbit daripada dalam diri kita sendiri. Nak jadi seorang baik, cahaya itu perlu ada dalam diri kita sendiri. Barulah cahaya Allah akan selari dengan cahaya yang ada dalam diri. Bagaimana semua yang saya kasih sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang Masjid Quba. Yang bertungkus lumus dilakukan Nabi. Saya tak boleh bayang Rasulullah, ya, Datuk, ya. Cuba bayang duduk 3 hari 3 malam dalam Gua Thur. Kalau kita panjat Gua Thur dan kita tengok, kita duduk dalam tu, kita orang Melayu ni, orang jerantuk ni tak boleh berdiri. Sebab shillingnya rendah. Dan hanya beberapa orang, dan kalau duduk dalam keadaan mencangkung kerana sempit, cuba bayang duduk 3 hari 3 malam, bukan hotel. Ustaz kita dong bagi hotel kan? Rasulullah duduk dalam Jabal Thur, Masya Allah, Ghar Thur, Gua Thur itu dalam keadaan mencangkung dan susah. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, muka pintunya sekiranya orang lalu dan jenguk akan nampak. Dan kemudian di musim panas, ingat hijrah berlaku pada bulan Ogos dan musim panas pada ketika itu. Dan dalam keadaan panas yang bersangatan itulah Nabi berjalan 7 hari 7 malam. Dan kita tahu musim panas bukan di Malaysia. Di Malaysia tak ada musim panas, kita ada musim durian je. Campur musim banjir. Bila musim panas yang sangat panjang, Nabi hampir tidak pernah berhenti, kata Sayyidina Abu Bakar, dalam perjalanan itu. Dah duduk 3 hari 3 malam, bukan dalam hotel, tetapi dalam kesempitan Jabal Ghar Thur, Gua Thur. Dan kemudian berjalan pula selama 7 hari 7 malam. Cuba bayang, kalau kita sampai ke Quba, apa kita buat tuan-tuan? Tentulah kita kata, manalah pakar-pakar urut agaknya. Manalah refleksologi, ya. Jacuzzi dan sauna. Agak segar sikit badan, tapi tidak. Nabi buat apa? Nabi buat terus ajak para sahabat, jom bina masjid. Dan sebab itulah Allah puji Masjid Quba tersebut dan Allah rakamkan pujian dan Allah namakan Quba itu dalam Al-Quran. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fih. Dan itu semua para ulama merujuk kepada Masjid Quba. Tetapi saya nak bawa dalam konteks cahaya kehidupan. Bagaimana kita boleh menjadi orang yang baik yang kita katakan tadi? Allah Subhanahu Wa Taala bila dah cerita tempat yang baik, kita kadang-kadang masya-Allah rumah tangga baik, tempat kerja baik, tetapi rumah tangga yang baik, tempat yang baik belum tentu baik kalau hati kita tak baik. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa masjid yang diasaskan di atas asas takwa yang kamu berhak bangunkan dia, fihi rijalun, dalamnya ada para lelaki, kata Allah. Apa sifat yang ada bagi para lelaki tersebut? Allah gambarkan dalam masjid tersebut ada para lelaki yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Apa yang ada dalam masjid tersebut? Allah kata ada para lelaki. Yakni dalam masjid tersebut ada manusia-manusia, dia ada satu karakter. Ada satu sifat. Apa sifat dia? Sifatnya adalah yuhibbun. Allah gunakan kalimah yuhibbun, maknanya sayang sangat. Apa yang mereka sayang sangat? Yuhibbun ayyatatahharu. Mereka sayang sangat untuk membersihkan diri. Dan Allah menggunakan kalimah tatahharu atas wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Dalam bahasa Arab digunakan kalimah itu bermaksud untuk syai'un ba'da syai'. Maknanya lepas suci hati, nak suci lagi, nak suci lagi, nak suci lagi, nak suci lagi. Kenapa? Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya akan jadi baik seseorang itu kalau dia ada niat untuk bersihkan hati dia. Yang tadi Ustaz sebutkan tadi dengan pesanan, 5 pesanan. Ya. Yang Datuk sebutkan tadi tentang ilmu. Semuanya adalah tujuan agar terbit supaya setiap hati kita bersih. Sebab tu marilah merayu dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah hati kami sekeping hati yang macam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita tengok bagaimana bersih semua yang saya kasih sekalian. Ya. Orang tuang Nabi dengan uri unta. Ya, belendir pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi masya-Allah dalam keadaan yang sangat stabil. Orang baling dengan batu, kayu dan tulang unta, mengalir darah, tetapi yang keluar daripada mulut Nabi adalah doa yang baik. Tadi Datuk juga menyebut tentang doa yang baik. Kenapa Nabi boleh buat? Dan dalam keadaan yang paling seronok kita dapat semua yang saya kasih sekalian, sebab ayah yang baik, pemimpin yang baik, pengikut yang baik, anak yang baik, yang kita nak semua jadi baik sebagai cahaya dalam kehidupan. Kalau kita tengok benar-benar bagaimana pada Nabi, Masya Allah, pada saat yang paling gawat, yakni Perang Uhud.
Seorang sahabiah bercerita dalam keadaan ketika musuh menyerang, dan pada saat itulah Masya Allah tentera Islam dalam keadaan yang paling gawat. Dan aku mencari Rasulullah, dia kata. Dan bila aku mendapati Rasulullah pada saat itu berdiri dalam keadaan anak panah seperti hujan yang sangat lebat melalui atas kepala Rasulullah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa kata sahabiah ini? Aku nampak Rasulullah berdiri dalam keadaan tegak dan bibir Rasulullah masih memberikan senyuman. Cuba bayang tuan-tuan. Kita kadang-kadang orang perli sikit, Masya Allah, muka Masya Allah macam Ultraman Taro. Kerana itulah Masya Allah, semuanya adalah berpunca daripada dalaman Datuk. Datuk kena sambung lagi, Datuk. Terima kasih. Malam ni kita bincang cahaya kehidupan. Tidak ada satu benda yang paling hebat dalam dunia apa yang dikatakan panel pertama tadi. Tapi tak mungkin kita kalau kita tak ada perkara asas bagi diri kita, iaitu amalan dalam hidup. Tidak ada artinya kita. Rasulullah meletakkan masjid itu sebagai untuk tempat kita bertolak. Daripada Mekah ke Madinah membangunkan masjid untuk meletakkan diri kita beramal. Amalan diri kita. Apa amalan yang kita letakkan kepada diri kita untuk menjadi manusia hamba Allah? Ini yang penting. Kita nak menjadi hamba Allah mesti ada amalan. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apabila ada amalan sama ada lelaki perempuan melakukan amal soleh, dia ini orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, pasti hidupnya cemerlang. Pasti hidupnya cemerlang. Ini hebat tuan-tuan orang beramal. Sebab itu kita kadang-kadang kita pergi masjid jangan tidur. Khutbah Jumaat kita boleh tidur. Malam ni pun ada yang tidur. Majlis ilmu. Masya Allah. Malaikat tengok, ya Allah, aku redha engkau tidur dalam majlis ilmu. Masya Allah. Kana raudhatun min riyadil jannah. Allahu Akbar. Sebab itu amalan orang yang ada dalam hidup ini bukan sembarangan. Allah beri ganjaran kepada orang yang benar. Contoh, kalau dia melakukan sesuatu kebaikan yang hebat, bercakap baik, itu cahaya hidup. Mendengar benda baik, itu cahaya hidup. Membuat tindakan yang baik, itu cahaya hidup. Sebab itu Rasulullah tak pernah dia mengatakan diminta oleh bukit bukau gunung ganang untuk mencari, wahai Muhammad, berizinkan kepada kami untuk melontar sedikit saja menghempap kepala kaum musyrikin. Apa jawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah tuan-tuan. Orang yang hidup penuh dengan amalan, dia tidak luntur dalam hidup dia. Dia tahu dia sebagai seorang hamba. Dia buat satu benda yang baik. Dia buat bercakap benda yang baik. Sebab itu sebaik-baik percakapan dua benda. Dua benda yang Rasulullah kata khafifatani thaqilatani, kalimatani khafifatani thaqilatani. Dua kalimah ringan disebut tapi timbangannya hebat. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kalau dimarah isteri kita atau ditegur mana, kita sebut Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Isteri kita nak berhenti ke bercakap? Tak mungkin. Kita sebut Subhanallah, Subhanallah. Pandai pula. Dah kena marah baru Subhanallah. Dia kata pula. Sebenarnya kita itu dia. Sebab itu kita, contoh saya nak bagi cahaya hidup ni. Isteri kita tak pernah dia tanya kita balik daripada Jumaat, hari ini khutbah tajuk apa? Ada dah? Tak ada. Tak pernah sebab dia tahu dah. Kalau ada awak isteri tanya, bang hari ini khutbah tajuk apa? Tajuk perpaduan. Isi dia apa? Isi dia tu saya tak faham lah sebab dia tak tahu. Dia tak ada dalam isi tu. Cahaya isi tu tak ada.
Cahaya tajuk aja ada. Sebab itu kita tak pernah seorang suami balik ke rumah dia cerita hal khutbah. Hari ini khutbah tajuk ini, isi dia ini. Tak ada. Sebab itu isteri kita balik khutbah kita tak ada mana. Sebab kita bila duduk dalam khutbah pun, sebagaimana dikatakan final yang ketiga tadi, kita tidak dapat menghayati ilmu amal itu tidak ada semasa kita berada di dalam khutbah Jumaat. Yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, katakan orang sekarang ni, tidak ada paling baik dalam hidup ni, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya hidup doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah. Kalau ada hamba umatmu, wahai Muhammad, kalau ada umatmu tanya bagaimana aku dengan Allah, maka jawabnya itu dia. Aku hampir dengannya. Aku hampir dengannya. Bila mana mereka itu mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah. Masya Allah, lembut hati Allah Subhanahu, lembut perasaan Allah, bukan hati, lembut perasaan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar hamba-Nya berdoa di waktu malam. Sayyidina Umar di waktu padang pasir di tengah nak berperang, dia mengangkat tangan berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah. Para sahabat bertanya, ya siapa dia yang berdoa itu pukul 3 pagi? Maka tidak ada lain melainkan Sayyidina Umar. Maka jawab Sayyidina Umar, kenapa engkau berdoa pukul 3 pagi? Jawab Sayyidina Umar, aku mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana aku telah membunuh anak perempuan aku semasa zaman jahiliah. Masya Allah, tuan-tuan. Sayyidina Umar, dia ingat semasa dia melakukan kejahatan hebat semasa jahiliah, maka dia dapat memohon ampun pada Allah. Sebab itu kita pada malam ini, sesudah kita beramal, pastikan kita berdoa pada Allah Subhanahu. Inilah cahaya hidup bagi kita. Kerana doa ini akan diberkati dan nikmati oleh Allah Subhanahu Taala. Dengar dengan doa kita. Dan tidak ada perkara yang paling baik akhir sekali, bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah ada kita beramal, kita sudah berdoa, serahlah diri kita kepada Allah sepenuh masa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang bertawakal kepadanya. Tidak ada satu perkara yang hebat bagi kita dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tawakal kepada Allah, serah diri kita kepada Allah. Kerana malam ini kita serah diri pada Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya-Allah Allah hidupkan kita. Salah satu kehebatan orang yang sebelum tidur dia dapat mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ketika itu Allah mengambil nyawanya, maka alhamdulillah pada ketika itu kita redha bahawa Allah mengambil dalam masa kita tidak sedar. Kerana inilah salah satu daripada doa yang mungkin mustajab bagi kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik bila kedua-dua ahli panel sebut kepada kita tuan-tuan sekalian tentang penghayatan cahaya kehidupan dalam diri kita, tetapi pada saya ia tak sempurna kalau dia berhenti pada diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut Nabi selepas zaman Nabi menghayati bahawa ianya tidak terhenti pada diri sendiri. Malam hijrah pun, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeliling rumahnya, yang Nabi keluar ambil pasir letak di atas kepala toke-toke yang duduk di keliling rumah baginda SAW untuk bunuh baginda itu. Ada satu hadis kursi yang diungkapkan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, dikatakan lau ba'athuhu qatilan laqatalakum jami'an walakin ba'athuhu hadiyan. Kalaulah aku utuskan Muhammad itu sebagai pembunuh, malam tu Muhammad boleh bunuh kamu semua. Sebab tidur, kan? Tidur ni hebat Ustaz, ya? Boleh jadi senjata juga. Allah Ta'ala hantar tidur, bukan setakat yang kat sana pun tidur, dalam dewan boleh tidur, khutbah pun boleh tidur. Tapi katanya walakin ba'athtuhu hadian, aku utuskan Muhammad itu sebagai pembawa hidayah. Ini yang patut kita sama-sama hayati, muslimin muslimat sekalian. Saya renung tema forum kita malam ini, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Sebagai kelompok muqarrabin, rapat itu bererti kita mahu semuanya selamat. Bukan setakat kita sahaja selamat, tetapi yang lain juga selamat. Diri kita perelokkan, yang lain kita dakwahkan.
Aslih nafsak wada'u ghairak. Kamu perelokkan diri kamu dan kamu serulah kepada yang lain. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, menyebutkan tentang kita yang bukan sahaja membawa manfaat untuk umat Muhammad, tetapi di akhirat kelak pun kita bawa manfaat kepada para nabi. Bila Allah sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan untuk kamu menjadi penyaksi kepada manusia, dan selepas pada itu ar-rasul akan menjadi penyaksi kepada kamu. Kita tak akan selamat tuan-tuan sekalian sekadar kita sahaja menjadi manusia baik, kerana belum cukup baik diri kita selain jika tidak kita membawa kebaikan kepada orang yang lain. Saya tertarik bila Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, beliau tafsirkan ayat tadi, perkataan ummatan wasata itu, beliau pilih perkataan al-khudur al-mu'athir. Kamu ini umat Islam perlu berada di tengah masyarakat dengan kehadiran yang mempengaruhi. You are here to influence others, not to be influenced by others. Kamu datang untuk mencorakkan, kamu bukan datang untuk dicorakkan. Kamu mencorakkan orang, bukan kamu dicorakkan oleh orang lain. Berarti tuan-tuan sekalian, kebaikan yang ada pada diri kita menghayati apa yang telah disampaikan oleh ahli panel tadi. Orang-orang yang muqarrabin ini, dia menyinarkan pula cahaya itu kepada orang yang lain di luar daripada kalangan kehidupannya. Istilah, sekali lagi saya sebut, Profesor Hamka, kerana kehebatan beliau sebagai salah seorang ulama Nusantara ini, beliau guna perkataan kita ini patut menjadi umat nukleus, kata beliau. Dalam sains, saya teringat lagi tingkatan 4 dulu saya belajar sains. Perkataan nukleus itu, apa peranan dia? Suatu benda yang ada dalam sel yang peranannya adalah untuk mengawal aktiviti sel. Apa yang ada di kelilingnya itu dikawal oleh nukleus, dicorakkan oleh nukleus. Jadi kita ini, balik ke pejabat, sepatutnya di pejabat itu kita yang mencorakkan. Kita di rumah, kita yang mencorakkan dengan corak Islam. Kita berada dalam masyarakat, kita sepatutnya mencorakkan masyarakat itu dengan corak Islam. Jadi kita tak boleh keluar daripada masjid, tak boleh keluar daripada dewan, tak boleh keluar daripada persekolahan kita, tetapi kita hanya jadi manusia yang baik diri kita sahaja. Tapi kita kena bawa cahaya itu kepada masyarakat yang ada di luar. Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan balik tengok peta tanah Arab. Saya tak terasa sangat dulu, tetapi apabila saya bekerja di Dubai sekejap, duduk di tengah-tengah kepanasan itu, Ustaz Zul tadi pun cuba membayangkan panas terik matahari itu, kita tak rasa kalau kita tak duduk. Saya cuba rasa macam mana ulama, macam mana para sahabat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di Madinatul Munawwarah sanggup lalu di tempat yang namanya Ar-Rubu'ul Khali, di empty quarter, suatu kawasan tanah lapang, bawa Islam daripada Madinah sampai ke tempat yang hari ini dipanggil Dubai, dipanggil Abu Dhabi, dipanggil ke Syariqah, dipanggil Ajman, di bahagian timur semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan bayang, padang pasir. Hari ini pun 800 km kalau naik kereta, tak ada apa di kiri dan kanan. Sahabat-sahabat Nabi SAW motivasi untuk bawa kebaikan itu kepada semua manusia, mereka lalu di tengah-tengah padang pasir itu. Walaupun kemudian kerana jarak itu ada sedikit masalah, saya pergi satu tempat yang ada kubur orang yang telah keluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab Islam ini patut diulang. Dakwah itu patut sentiasa diperingatkan. Jadi mereka ini disebut sebagai Al-Firaq Al-Mansiyah, kelompok yang telah dilupakan, ditinggal lama. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada teman-teman kita masuk Islam dalam hutan. Kita yang bawa cahaya Islam pada mereka. Kita patut pergi ulang dan mengingatkan pada mereka. Bererti menjadi orang yang ada cahaya kehidupan, nak bawa kepada orang, kita tak boleh cepat berputus asa, kita tidak boleh melakukan lebih kurang sahaja, maka kita perlu bermujahadah untuk melakukannya. Mudah-mudahan dengan itu tuan-tuan sekalian, benarlah kita menjadi kelompok
yang seperti mana kita hasratkan dengan kehadiran kita pada malam ini dalam forum ini menjadi orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Bagi pihak ahli panel pada malam ini, terima kasih kepada RTM, terima kasih tuan-tuan yang hadir, teman-teman yang mendengar di rumah. Mudah-mudahan kita semua berada di kalangan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena bagi salam sekali lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebab saya baru ni jumpa beberapa orang Pahang di KL. Lepas tu dia orang follow radio Pahang FM satu pilihan ini. Jadi kita yang berada di auditorium pada malam ni kena bagi semangat yang lebih. InsyaAllah semoga perbincangan kita dalam program Forum Muqarrabin akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan dapat manfaat yang sepenuhnya. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Yang berusaha pengarah penyiaran Pahang, Encik Zubat Ibrahim, yang bersama dengan kita, tim daripada Pahang FM, penganjur kita daripada Tenaga Nasional Berhad, Bank Islam, dan pastinya yang mendokong perbincangan kita pada malam ini adalah semua rakan-rakan, saudara-saudara saya, adik-beradik saya yang berada di auditorium Darul Makmur, dan pastinya para pendengar yang dapat mendengar secara langsung perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita akan berbincang dan tajuk yang kita bakal bincangkan bersama adalah kemakmuran dalam Islam. Kita cuba nak fokuskan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, dan kita kena ingat bahawa Nabi SAW menganjurkan pada kita antara amalan-amalan yang baik kita lakukan bila sampai dan masuk saja hari Jumaat, bermula daripada malamnya adalah memperbanyakkan doa, menadah tangan, kerana Rasulullah SAW menyebutkan bahawa pada hari Jumaat itu ada satu nuktah. Ada satu saat yang mana sekiranya kita berdoa dan tepat dengan nuktah tersebut, maka tidak ada sebarang hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan, adik-beradik saya yang berada di auditorium ini dan semua para pendengar yang bersama dengan kita, marilah kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan segala kebaikan kepada kita. Dan apabila kita sebut doa, antara doa yang disebut merupakan ibu segala doa. Ya, yang disebutkan ibu kepada segala doa kita adalah apabila seseorang menadah tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang saya kira walau sesibuk mana kita dalam kehidupan kita ini, jangan lupa untuk mendoakan doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran tentang sifat orang beriman. Tentang sifat orang soleh, Allah kata doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita percaya, ya tuan-tuan yang berada di auditorium dan semua pendengar, kalau kita percaya bahawa sesungguhnya doa itu adalah mukhul ibadah. Doa adalah merupakan central nervous system kepada ibadah yang nak dilakukan dalam hidup. Kerana kita diutuskan oleh Allah untuk beribadah. Dan ada keterangan yang menyatakan bahawa otak bagi seluruh ibadah itu adalah pada doa. Dan sebentar tadi kita sedang membacakan doa dan tuan-tuan tolong aminkan doa ini. Yang kita katakan bahawa wahai Tuhan kami, berikanlah kami kepada dunia ini kebaikan.
Dan ya Allah, berikanlah kami bagi akhirat kami kebaikan. Dan jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Kita nak pada malam ni kita faham apakah yang dikatakan sebagai kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Supaya tidak ada di kalangan umat Islam yang confused. Kerana ada di kalangan umat, oleh kerana kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah confused. Ada orang yang kemudian Masya Allah seluruh ibadah ta'abudinya adalah semata-mata Masya Allah untuk keselamatan akhirat. Tetapi dia lupa untuk bagaimana urusan di dunia yang perlu dibangunkan supaya menjadi bekal buatnya di hari akhirat. Saya ingat lagi Datuk ya. Sebab Datuk insya-Allah yang akan bersama dengan kita yang akan mengupas perkara ini Ustaz ya. Saya pernah duduk di sebuah pada sebuah forum dengan sebuah universiti, tak perlu saya gambarkan. Dan pada ketika itu ada soalan yang datang daripada seorang pelajar, seorang siswa. Dan dikemukakan persoalan yang saya kira persoalan ini merupakan perkara yang menjadi mungkin kita kata pasir dalam kasut. Benda yang tak selesai. Ada benda merimaskan dalam pemikiran. Dikata apa tuan-tuan? Ya, saya minta kita cuba faham dan kalau boleh tuan-tuan duduk pada kedudukan saya sebab saya kena menjawab soalan itu. Dia kata apa? Dia tanya, Ustaz, ya, kita sebagai seorang Islam, Allah berikan kita di hari akhirat nanti syurga. Untuk orang Islam, Allah berikan di hari akhirat syurga. Maka dengan sebab syurga adalah motivasi kita, dia kata, maka di atas muka bumi ni, kami student, dia kata, kami adalah student, kami adalah pelajar universiti. Maknanya, kalaulah kita nak syurga di hari akhirat, yang mana dia kata orang kafir, orang tidak beriman, orang tak Islam, dia tak ada syurga di hari akhirat. Maka dengan sebab itu, kalau di dunia ini, kami sebagai pelajar, dia kata kami belajar lebih kurang sebab kami kena solat. Kami lebih kurang sebab kami kena puasa. Kami lebih kurang sebab kami kena solat duha. Kami lebih kurang sebab kita kena baca zikir yang banyak. Tetapi bagi orang tidak Islam, memang dia boleh pulun dalam pelajaran dan menjadi pelajar yang cemerlang. Kenapa? Sebab dia kata, sebab mereka tidak ada syurga di hari akhirat. Ustaz, tolong bagi saya jawapan. Tuan-tuan, yang ada di auditorium ni, bila kita dengar persoalan ini bukan soalan. Ini adalah persoalan. Soalan mudah dijawab, tetapi persoalan kena rungkai satu package. Yang dalam istilah pada hari ini orang kata paradigm. Maknanya bila nak menjawab, yang menjawabnya itu bukan satu perkataan, tetapi satu pemahaman. Kenapa? Sebab rupanya umat Islam masih lagi tak berapa faham bahawa rupanya kalau saya belajar betul-betul, kalau saya bisnes betul-betul, kalau saya kerja betul-betul, oh ini dunia. Kalau saya nak jadi cemerlang, yes, saya duduk atas tikar sejadah, saya ambil tasbih, sebeh. Saya ambil Quran, barulah saya dianggap sebagai orang yang cemerlang. Semua yang saya kasih sekalian, pemahaman yang macam ni melatari banyak pemikiran umat Islam di akhir zaman. Yang akhirnya beranggapan bahawa Masya Allah, kalau para student kita, oh, it's okay lah kita belajar lebih kurang. Kerana yang penting di hari akhirat adalah ada syurga. Kita yang keluar bekerja, kita kerja lebih kurang. Kenapa? Di hari akhirat ada syurga. Buat kerja cincai pun tak apa. Kenapa? Sebab it's okay. Sebab ini dunia, bro. Adakah betul tuan-tuan pemikiran itu diajar oleh Nabi SAW? Kita pergi ke Amerika. Seorang penulis, bila dia baca dan buat kajian tentang manusia di seluruh dunia, dia kata apa dia? Dalam banyak manusia, seorang manusia yang dilihat memberi banyak impak dan kesan kepada manusia yang lain. Dan saya sangat terkejut. Sebab nama yang disebutkan itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dia membuat satu buku dan kemudian dalam buku yang bertajuk The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History. Dia letak Nabi Muhammad. Tetapi saya nak bawa kita supaya faham apa yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, Nabi yang kita sayangi. Dia buat penelitian terhadap Nabi Muhammad, dia kata apa dia? Sebab tidak ada pemimpin sejak zaman berzaman dalam dunia ini berjaya menguasai dua bidang, dia kata. Oh, dia mula lihat dua bidang. Rupanya dalam dunia ini ada dua bidang yang manusia kena faham. Yang pertama dia kata adalah manusia sejak zaman berzaman memikirkan persoalan material. Kita cerita bagaimana kita nak kumpul duit sebanyak-banyak yang mungkin. Ini ada satu bentuk kelompok manusia dia kata. Dan sejak zaman berzaman dalam dunia ini, bukan di Malaysia, bukan di Kuantan,
Tetapi dalam dunia ini rupanya ada manusia yang sejak zaman dahulu terkenal, tak kira Islam atau tak Islam, yang mereka punya sifat untuk mengajak manusia kepada pembinaan spiritual. Bawa orang yang mungkin ke pergunungan di Tibet, dan kemudian duduk bersawai, berpuasa, dan kemudian melakukan beberapa ritual untuk tujuan supaya apa? Manusia mencapai ketenangan. Dan untuk makluman kita tuan-tuan, tidak ada pemimpin, dia kata, tidak ada orang dalam dunia yang begitu berjaya dan sukses membangunkan dua kejayaan serentak. Apa dia kejayaan itu? Membangunkan spiritual dengan sebaik-baik yang mungkin. Kemudian dalam masa yang sama, dia bangunkan material. Saya baca apa yang ditulis oleh Ralph Waldo Emerson, yang boleh kita kongsikan bila dilihat tentang Rasulullah SAW, bila kita lihat tentang agama dan tentang spiritual, apa dia kata? Kekuatan terhebat yang ada pada seorang manusia adalah kekuatan spiritual dia. Kita ada intellectual, kita ada emotional, kita ada physical, kita ada spiritual. Tetapi manusia itu paling hebat adalah kekuatan spiritualnya. Dan dia buat komentar yang sangat indah. Apa dia kata? Pemikiran begini conquer the world. Fikir bahawa wow, ada satu kekuatan yang namanya kekuatan spiritual. Dia dapat menakluki bumi, kata Ralph Waldo Emerson. Semua yang saya kasih sekalian, sebab tu dalam Islam yang diajar oleh Nabi tidak pernah suruh kita belajar lebih kurang. Kalau kita bisnes, please, tak pernah diajar oleh Nabi supaya bisnes lebih kurang. Ada datuk yang orang boleh kata, kita nak bisnes macam Nabi. Macam mana bisnes macam Nabi? Tak untung pun tak apa. Masya Allah. Nabi mana ni? Sebab kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi, dalam sejarah Nabi yang sebentar, bagaimana Nabi SAW menunjukkan dia, Rasulullah melakukan, baginda pergi ke Syam. Faba'a wabta'a, diceritakan dalam sejarah. Ba' wabta' faraja'a, pulang dalam mission itu. Biribhin azimin, dengan ribih, dengan untung yang besar. Kenapa? Kuncinya adalah pada apa? Memahami bahawa tidak ada perkara yang boleh kita ambil kurang, lebih kurangkan, kerana semuanya adalah merupakan ibadah. Maka kerana itulah kemakmuran menjadi berada dalam genggaman umat Islam, pincang pemikiran, salah pada peta, langkah pasti akan tersilap. Datuk, kena sambung tu. Terima kasih hadirin hadirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rakan saya ahli panel dan dua orang ahli panel pada malam ini. Malam ni malam Jumaat Balar Komandan Al-Muqarrabin di FM Pahang. Allahu Akbar. Hebat orang Pahang. Dia buat malam Jumaat terus menerus ni. Dia panggil apa? Live. Saya nak ambil sikit. Panel pertama telah terangkan kepada kita. Keuntungan hidup ni, dua keadaan kita kena jaga. Dunia kena jaga, akhirat kena jaga. Baru ada kehebatan. Baru ada kemakmuran. Baru ada cahaya hidup. Baru ada kejayaan. Kalau kita ambil dunia saja, tidak apa akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hebat tuan-tuan. Ayat Allah memberi panduan kepada kita. Pegang akhirat. Tapi jangan lupa habuan kamu dunia. Kamu nak makan, cari makan. Cari makan. Tapi cari makan, jaga akhirat, dia kata tu. Cari makan, cari akhirat. Bila mana kita dah meletakkan kita ini kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Itu penting bagi kita. Tapi kita jangan lupa. Hadis Rasulullah SAW dalam maksudnya. 4 perkara kita kena buat kalau boleh. 4 perkara kita kena buat. Pertama sekali, sama-sama kita mulakan dengan salam. Assalamualaikum. Banyak kan? Kita bakhil. Jangan bakhil dengan salam kepada kawan-kawan kita di mana saja. Ini hebat. Orang yang membagi salam ni, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, engkau apa yang kau suka? Pertama sekali, aku suka bagi salam kepada orang lain sebelum orang lain bagi salam pada aku. Apa hebatnya salam itu, ya Ali?
Maka jawab Sayyidina Ali, ada 3 kehebatan. Orang yang bagi salam. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, kalau dah berjaya, kita sayang sama kita. Pertama sekali dia kata, bila mana aku bagi salam, orang itu akan menjawab, Waalaikumsalam 1. Warahmatullah 2. Wabarakatuh 3. Aku bagi 1, tapi 3 aku dapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kita bakhil. Kawan tu dah bagi salam, Assalamualaikum. Kita pula pergi jawab, Waalaikumsalam. Satu-satu. Sebab itu kita tak pernah berjaya. Kita tidak doakan kepada kawan kita. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wabarakatuh. Kalau saya bagi salam pada malam ini, orang di radio pun mendengar pada malam ini, Assalamualaikum. Apa tuan-tuan jawab? Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh. Hebat malam ni. Yang mendengar pun hebat, dalam studio pun hebat. Yang kedua, kita kena buat ni. Yang kedua, jangan lupa beri makan. Beri makan rakan-rakan kita sesama Islam. Kalau ada yang mungkin. Ini kadang-kadang rakan kita pun tak bagi. Ini minta maaf kepada orang yang memelihara kucing. Kadang-kadang dia puasa, kucing pula puasa juga. Kucing kau puasa. Bila kucing itu berbunyi, dia kata, aku puasa hari ini, kau kena puasa juga. Masya Allah. Aduh, masak dia pun, kucing sudah cium bau. Ini kita tolong kurang-kurangnya. Kurang-kurangnya paling hebat. Paling hebat. Kalau kita tak boleh beri makan, kita beri dengan doa. Orang yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan sakit, saudaranya tak tahu, maka doa itu dimakbulkan oleh Allah, insya-Allah. Hebat tu. Seseorang yang mendoakan kepada sesiapa yang sakit, sesama Islam, dia doa, dia angkat tangan, dia berdoa pada Allah Subhanahu Taala, dan orang yang sakit tak tahu. Insya-Allah doa itu dimustajabkan oleh Allah. Tapi janganlah pula bila-bila dia balik besok, dia dah sihat, kita pergi jumpa dia, awak ni kalau aku tak doa, mati hari tu agaknya. Tak ada. Hebat, kita ni hebat. Kita doa kepada orang yang misal. Yang ketiga, tidak ada perkara yang paling hebat lagi. Menyambungkan silaturahim. Allah. Sebab itu kita beri makan, kita beri salam, kita ada sedikit rezeki, kita berikan kepada Allah. Masya Allah, sambungkan silaturahim. Sambung silaturahim ni 3 benda kehebatan. Jangan tuan-tuan. Silaturahim ni rahsia dia 3 kehebatan. Pertama sekali, umur panjang. Allah. Umur panjang. Orang yang hubung silaturahim ni umur panjang. Tapi janganlah pula pergi kepada orang yang tua di kampung tu, Aki, engkau ni umur panjang sebab silaturahim. Janganlah begitu. Dah. Tak apa gitu. Yang pertama umur panjang. Yang kedua rezeki murah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab itulah orang-orang luar yang datang ke Malaysia. Apa dia kata? Dia kata Malaysia ni mulai daripada orang sampai ke dalam longkang emas. Emas dia kata. Pergi dekat orang, dapat duit. Pergi dekat belakang longkang, sapu-sapu, dapat duit. Pergi ke pasar malam, sapu-sapu, dapat duit. Emas. Allahu Akbar. Hebat. Yang ketiga, yang keempat, akhir sekali. Tidak ada satu benda yang paling hebat dalam hidup ini. Sudah ada 3. Pertama sekali, beri salam. Itu sesama manusia. Yang kedua, beri makan orang sesama manusia. Yang ketiga, silaturahim sesama manusia. Tidak ada perkara yang paling hebat sekali. Bila mana sudah ada 3 perkara pada kita, kita lakukan. Kita lakukan yang keempat, iaitu ketika orang lain sedang tidur, bangunlah untuk sujud dan bertahajud pada Allah. Hebat manusia, boleh beri salam pada orang. Hebat manusia, boleh beri makan pada orang, boleh doa pada orang. Hebat manusia, boleh silaturahim sama manusia.
Maka hebatnya manusia. Kalau sudah 3 ada, maka dia melakukan amal ibadat kepada Allah. 3 untuk sesama manusia, tapi 1 untuk dia dengan Allah. Inilah hebatnya manusia kita pada malam ini. Dan insya-Allah pendengar yang ada pada malam ini dan yang ada di studio pada malam ini, sama-sama kita beramal dengan 4 perkara ini. Insya-Allah. Aminlah sikit. Lama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, seronok saya mendengar Datuk Kamaruddin punya celoteh. Tuan-tuan sekalian, beliau tutup dengan 4 perkara. Saya pun nak sebut 4 jugalah. Di penghujung forum Al-Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sama insan, Pahang FM pada malam ini, tuan-tuan sekalian. 4 perkara ini. Yang pertama, tuan-tuan, saya ulang baliklah, ilmu lah yang membentuk peta hidup kita. Bagaimana kita melihat sesuatu. Ustaz Zul sebut tentang zuhud tadi, saya teringat ada satu cerita. Ulama, ada 2 ulama di Iraq. Seorang ulama miskin, yang kedua ulama kaya. Yang miskin ni dia pergi ke rumah ulama kaya, yang tak sempat nak layan dia sebab sibuk. Ramai orang datang jumpa dia minta, dan kemudian kawan tu duduk sibuk bersedekah. Sampailah akhir sekali kawan yang miskin ni pun sampai depan ulama kaya. Maka dia kata, aku datang ni nak tegur kamu sebab kamu ni tak zuhud. Ulama mana boleh jadi kaya? Maka kawan yang kaya ni tanya dia, kamu ni yang kamu duk usung kuali kulu kilir ni kenapa? Dia kata, aku kena bawa kulu kilir sebab ni je lah kuali yang aku ada. Kamu tak apalah kalau hilang sebiji, banyak lagi kuali lain. Ulama yang kaya ni beritahu pada kawan dia, dia kata, itulah bezanya aku dengan kamu. Kamu ada kuali sebiji pun kamu dah letak di hati. Harta yang banyak itu di tangan aku, katanya. Kamu ada kuali sebiji pun dah letak di hati, aku ada kuali yang banyak pun aku letakkan di tangan, cair untuk diberikan kepada orang. Itu bila ada ilmu yang betul. Tuan-tuan sekalian, yang kedua. Yang kedua, mesti kerja kuat. Itu fitrah. Kemakmuran tidak akan diperolehi melainkan dengan kerja kuat. Seorang penyair Arab, namanya Al-Mutanabbi, dia sebut, man la yuhibbu su'udal jibali ya'ishu abadad dahri fil khufri. Siapa yang tak suka untuk mendaki gunung, pasti selama-lamanya dia akan berada di perlembahan. Kita boleh seronok tengok ada orang berada di puncak kejayaan, tapi kita kena ingat, fitrahnya orang yang berada di puncak kejayaan itu majoritinya melalui segala susah payah untuk sampai ke situ. Nak sampai puncak bukit, dia kena lalu susah payah untuk sampai ke puncak bukit. Tapi kalau siapa yang tak sanggup melalui susah payah itu, fitrahnya pun sama juga. Siapa pemalas, dia kekal duduk kat bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Yang ketiganya ialah, hidup ini, saya balik pada pusingan pertama tadi saya sebut zikir. Kena ingat, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Allah sebut dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkatan riba. Kan? Ramai hari ini terkesima. Pantang ditanya orang. Kan? Orang duk cerita kamu buat pelaburan emas ni. Mesti untungnya banyak. Tapi bila saya bercerita, orang datang tanya saya kata dalam bab riba ni ada banyak. Ada riba qard, ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, ada riba fadal. Yang ni kalau ikut ilmu saya ada, yang ni tak kena dengan hukum syarak. Dia kata, ustaz, tapi untungnya banyak. Dah. Hukum syarak dia letak tepi. Tapi sebab dia nampak untungnya banyak. Menyebabkan akhir sekali tambah lagi. Ustaz kata lagu tu sebab ustaz dengki saya banyak duit. Dah. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kalaupun nampak di matanya bagus, tapi kita takutkan kepada dicabut keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu Allah Taala sambung dengan perkataan yurbi. Yurbi itu Allah kembang biakkan as-sadaqat. Itu perkataan yurbi kat situ bukan riba yang Allah haramkan itu. Tapi Allah Taala kembangkan sedekah. Allah Taala kembang biakkan zakat. Bererti Islam mengajak kepada kita untuk berkongsi. Itu tujuan kemakmuran. Kemakmuran bukan untuk dimonopoli,
tetapi kemakmuran itu adalah untuk dikongsikan. Apa yang ada di tangan kita hakikatnya bukan kita punya. Kita ini tak lain dan tak bukan khalifah. Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai amanah. And ultimately we will be answerable before Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tanya balik. Tuan-tuan yakin, saya yakin tuan-tuan ingat hadis Nabi SAW yang Nabi duk cerita kita ni tak akan berganjak kaki di padang mahsyar melainkan akan dipersoalkan tentang beberapa perkara. Antaranya Allah Ta'ala pasti akan tanya kepada kita tentang an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta, mana kamu ambil, mana pula kamu belanja. Dua ni akan dipersoalkan selain daripada persoalan-persoalan lain yang akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ada, bukan kita punya sepenuhnya. Al-Quran pun sebut, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak untuk yang meminta, yang tidak meminta. Orang miskin ni pun ada dua jenis. Ada yang menjaga dignitinya, menjaga kehormatannya. Biarlah aku miskin, aku tak akan minta. Ada juga yang minta. Yang minta pun kita tak boleh nak salahkan tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allah sebut dalam Quran. Antara tafsir yang mufassirin bagi ialah apa maksudnya? Wa amma sa'ila fala taqhar, kalau ada orang datang minta kamu jangan kamu herdik. Sebab takut yang datang kepada kamu itu laisa minal insi wala minal jin. Takut orang pun bukan, jin pun bukan. Takut yang datang minta dengan kamu itu malaikat yang bertujuan untuk melihat bagaimana kamu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga, kongsi. Ada yang wajib, namanya zakat. Dan saya lalu depan pejabat pusat zakat Pahang, tuan-tuan. Ramai lagi masyarakat Malaysia ni tak bayar zakat. Kan? Kena pula apabila gajinya lagi besar, pendapatannya lagi banyak, maka zakatnya lagi banyak. Time zakat kecil dulu dia tak kisah. Tapi bila kira banyak, dia boleh tanya, Ustaz ada ke banyak-banyak zakat ni? Dah. Dia rasa datang kedekut dalam diri dia untuk memberikan. Dan kadang-kadang ada yang cuma faham zakat apa dia? Zakat fitrah tu je. Saya dah bayar zakat Ustaz. Sekali setahun saya bayar. Apa dia? Zakat fitrah. Sedangkan banyak lagi zakat lain. Perempuan yang ada kat sini tu tengok. Tu. Kan pakai sampai ke siku. Dah. Tengok lagi tanah. Duit tak ada. Saya ada tanah je banyak. Tuan-tuan. Tanah tu kena convert. Tengok nilai dia tu pula. Worth dia. Nilai dia. Adakah nilai itu dah sampai ke peringkat nilai harta kekayaan yang mewajibkan zakat. Itu bererti Islam, kemakmuran perlu diberikan. Akhir sekali tuan-tuan, tamadun terbina hanya dengan ramai umatnya yang mahu memberi. Bukan yang ramai mahu meminta. Kerana itulah tuan-tuan, zaman sekarang saya yakin tuan-tuan dengar di radio dan sebagainya, wakaf digerakkan. Ini semua adalah usaha supaya umat Islam kembali memikirkan mereka bekerja kuat menjadi kaya dan kemudian mengeluarkannya demi kebaikan Islam dan demi kebaikan ummah seluruhnya. Jadi hadirin sekalian, saya harap kita bersama pada malam bahagia ini memahami sebagai kelompok muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemakmuran ini adalah suatu perkara yang menjadi matlamat kita bila Allah Ta'ala letakkan kita di muka bumi Allah. Kemakmuran kepada diri kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia seluruhnya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang benar-benar melaksanakan amanah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bagi pihak ketiga-tiga di panel pada malam ini mengucapkan terima kasih kepada penganjur, mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang memanjangkan telinga mendengar celoteh. Mudah-mudahan ada kebaikan khusus kepada telinga yang paling dekat dengan mulut yang berkata-kata pada malam ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.